الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الحمد لله رب العالمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولغ والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بالكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita telah masuk pada 3 Sya'ban, yang mana kita semakin menghampiri dalam ke arah bulan Ramadan, bulan yang sangat dirindui oleh para pencinta ibadah, mereka-mereka yang merindui bulan Ramadan ini, mereka-mereka yang tahu akan kelebihan dan bulan yang sangat besar ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam ini. Sebab itulah di antara bulan Rejab dan juga bulan Ramadan ini, iaitulah bulan Sya'ban, seringkali manusia lalai dalam bulan Sya'ban. Mereka tidak melakukan ataupun meninggalkan amalan-amalan, sedangkan Sya'ban ini merupakan satu muqaddimah sebelum daripada kita sampai ke bulan Ramadan. Yang tak biasa puasa, mungkin dah boleh puasa bulan Sya'ban. Yang tak pernah baca Quran, yang kurang baca Quran, bulan Sya'ban ni boleh start dah baca Quran. Bukanlah bulan Sya'ban baru nak start, maknanya bulan lain pun start juga. Tapi kita nak biasakan bila datang bulan Ramadan, jangan kita terkejut pula lagi. Nak puasa, nak sahur, barulah nak bangun malamnya, nak baca Qurannya. Jangan kita terkejut. Sebab itulah dalam bulan Sya'ban ini kita sama-sama melakukan seboleh yang mungkin amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW dalam bulan Sya'ban, antara amalan yang Nabi buat, iaitulah Nabi banyak berpuasa dalam bulan Sya'ban. Menunjukkan Nabi SAW pun sebelum tibanya Ramadan, Nabi dah latih diri Nabi SAW untuk bangun malamnya, untuk berpuasa dan sebagainya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi kisah seorang sahabat Nabi yang namanya Amru bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu taala anhu. Amru bin Umayyah Ad-Damri, yang mana Nabi SAW telah menulis surat. Nabi ni tuan-tuan sekalian, setiap pekerjaan yang Nabi buat, tidak ada yang Nabi tak fikir untuk Islam.
setiap masa, dalam keadaan macam mana sekalipun, Nabi akan tetap fikir untuk Islam. Maka di antara yang Nabi buat, iaitu Nabi tulis surat kepada raja-raja, ila uzama'i mulukil ardi, maharaja-maharaja bumi, maknanya yang raja-raja ketika itu. Dan salah satu yang menjadi utusan Nabi SAW untuk hantarkan surat Nabi, iaitulah Amru bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu ta'ala anhu. كانت السنة الخامسة للهجرة من أشد السنوات بأسا في الحرب الدائرة بين المشركين ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pada tahun kelima hijrah, di antara satu tahun yang sangat berat. Kenapa? Berlakunya peperangan di antara musyrikin dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang Quraisy telah menjadi mengamuk junna jununuha. Kita kata gila lah. Makna apa? Dia dah nak sangat kalahkan Nabi ni. Hina ra'at kifatal muslimina tarjuhu 'alaiha fi kulli yaumin. Lebih-lebih lagi bila dia tengok orang Islam ni makin lama makin kuat. Dia tak boleh duduk diam, tuan-tuan. Kalau orang Quraisy ni bila tengok Islam makin lama makin kuat, dia dah rasa bimbang. Wa annal harba ghadat binisbati laha harba baqa'in aw fana'in. Dan peperangan yang akan berlaku ni tahun 5 Hijrah ini, peperangan sama ada maknanya baqa', kekal, ataupun binasa. Fajarradat lil qada'i ala Rasul sallallahu wa sallamuhu alaihi kull silahin bima fi dhalika al-ightiyal wal ghadar. Jadi mereka cuba untuk membunuh Nabi salawatullahi wa salamuhu alaihi kulla silah, setiap senjata yang mereka ada. Tak kiralah dengan tipu muslihat ke, dengan cara khianat ke, macam-macam cara mereka cuba untuk bunuh Nabi. Walam yakunil muslimuna ghafilina an kaidi Quraisyin. Dan orang-orang Islam tidak lalai di atas tipu daya orang Quraisy. Ini dia, orang Islam, para sahabat Nabi memang dia tahu bagaimana tipu daya orang Quraisy ini. Wa qad kana lil uyuni wal fidaiyin fi kilal mu'askarain sya'nun ayyu sya'nin, yang mana tiap-tiap dua pihak ini, pihak Nabi dan juga pihak musyrikin ini, masing-masing ada mata-mata. Masing-masing ada pengintip nak tahu keadaan lagu mana. Kita bagi sebelah Nabi lagu mana. Nabi pun nak tahu bagaimana keadaan orang musyrikin. Ini dia. Ini biasalah dalam mana-mana peperangan, mesti nak tahu dulu, hantar pengintip dulu, mata-mata dulu, untuk buat strategi. Wa fi dhati yaumin waqafa Rasul sallallahu wa sallamuhu alaihi fi khawasi ashabi. Satu hari Nabi berdiri di hadapan para sahabat-sahabat Nabi. Maka Nabi tanya, man yadhhabu ila Makkah mutakhaffiyan, siapa-siapa yang boleh pergi ke Mekah bersembunyi, wa yuhdithu fil qaumi atharan tadhkuruhu al-arab, dan dia boleh bercakap dengar apa yang mereka ceritakan, wa ya'tina bima jadda indahum min akhbarin, dan datangkan kepada kami berita daripada orang musyrikin Mekah. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi, maka bangunlah Amru bin Umayyah Ad-Damri radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, "Ana ya Rasulullah," saya ya Rasulullah. Ini dia, tuan-tuan sekalian. Bila Nabi tanya, mana para sahabat Nabi ni memang lumba-lumbalah nak angkat tangan. Jadi di antara yang angkat tangan ini iaitulah "Ana ya Rasulullah," iaitulah Amru bin Umayyah Ad-Damri. Dan Nabi gembira. Nabi kata, "Anta laha ya Aba Umayyah." Okeylah, kamu yang layak, kamu yang menjadi pengintip, wahai Aba Umayyah. Nabi kata. Sebab Nabi, tuan-tuan sekalian, Nabi pilih orang nak menjalankan misi-misi ni. Nabi tengok orang dulu. Sahabat-sahabat ni macam mana? Yang ni sesuai. Yang ni sesuai hak ni sesuai macam ni. Nabi tahu. Ini Nabi SAW. Sebab itulah Nabi ni di antara
orang yang sangat hebat dalam strategi perang. Kana Amr bin Umayyah ad-Damri min anjadil Arabil ma'dudin jari'al qalbi zakiyal fuad. Jadi Amr bin Umayyah ni seorang yang berani di kalangan Arab, yang terbilang, yang hati yang hebat, dan juga hati yang sangat kuat. Syadidal mirrah, hadiral badiha. Orang yang sangat kuatlah, kekuatan dia fizikal dan juga dalaman dia. Fama min uqdatin illa laha indahu halun wa ma min harajin illa lahu indahu makhraj. Kalau ada ikatan, dia boleh lepaskan ikatan, rungkaikan. Mana masalah apa dia boleh cuba, dia boleh lepaskan masalah tu. Kalau ada kesusahan, dia ada tempat jalan keluar. Ini dia, Amr bin Umayyah. Yang mana di antara contohnya, tuan-tuan sekalian, pernah Nabi SAW mengutuskan satu surat kepada Najasyi, iaitulah Raja Habsyah. Cerita Najasyi ni panjang, mungkin kita akan cerita nanti pada kuliah-kuliah yang akan datang. Yang mana Najasyi ni, yang mana asal dia orang buang dia. Dia anak raja tapi orang buang dia. Tapi bila mana dia bunuh ayah Najasyi ni, kemudian bila pok saudara dia naik pemerintahan, memegang tampuk pemerintahan, bila pok saudara dia mati, anak-anak yang ada bawah tu tak mampu untuk jadi menggantikan ayah dia. Jadi yang layak ketika itu hanya Najasyi yang telah dibuang daerah. Ini dia. Itu cerita panjang, tuan-tuan sekalian. Tapi nak cerita Najasyi ni seorang yang hebat, raja yang sangat hebat, dan sebab itulah Nabi SAW mengutuskan orang Islam pergi ke Utopia, pergi ke Habsyah, mendapat perlindungan daripada raja yang tak pernah zalim pada orang lain. Itulah Najasyi. Dia banyak bantu orang Islam dan melindungi orang Islam. Jadi bila mana sampai, tuan-tuan sekalian, sampai Amr bin Umayyah tadi ad-Damri diizinkan untuk masuk bersama dengan orang lain, maka dia mendapati saqfal babi al-mufdi ila iwanil malik, bumbung pintu yang membawa kepada tempat singgasana raja ni, qad ju'ila munkhafidan kathiran, dia buat tu rendah sikit. Kenapa dia buat rendah, tuan-tuan sekalian? Sebab orang nak masuk ke singgasana raja ni mestilah dia rukuk, mana dia kena tunduk mengagungkan raja. Ni dia. Dia kena tunduk, mana rukuk lah, mengagungkan raja. Jadi bila mana dia sampai, falamma ghada qubalatal bab, sampai depan pintu, infatalah, dipusing belakang. Wa dakhala ala qibi, dia jalan kok terbalik. Ni dia. Jalan kok terbalik. Fashaqqa dhalika 'ala al-qaumi wa hammu bih, maka orang lain pun susahlah. Dah orang lain jalan gini, dia jalan kok terbalik. Faqala an-Najasyi, maka raja Najasyi tanya, ma mana'aka an tadkhula kama yadkhulun nas? Apa yang menghalang kamu untuk masuk macam orang lain masuk? Tunduk rukuk dulu. Maka kata dia, li annana ma'syaral muslimin, wahai raja, kami ni seluruh orang Islam, qad nuhina, kami dilarang, an narka'a li ghairillah, untuk kami rukuk selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita panggil satu jawapan yang sangat orang yang sangat kuat akidah, tuan-tuan sekalian. Tak boleh rukuk dan sujud selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lan narka' wa lan nasjud illa lillah. Ini dia. Faqabila i'tizarahu, maka diterima alasan dia tadi. Ini dia. Dan juga Najasyi ni, tuan-tuan sekalian, bila mana dapat surat yang dibaca oleh Amr bin Umayyah ad-Damri, dia menerima surat tu dengan cara yang baik. Cara yang baik, dan dia memeluk Islam. Akhirnya dia memeluk Islam, dan bila mana dia mati, ini ringkas cerita ni, bila mana dia mati, Nabi SAW semayang ghaib bagi jenazah dia. Yang mana Nabi berada di Madinah, Najasyi mati di Habsyah, di Utopia. Inilah salat ghaib yang pertama dan juga yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada An-Najasyi.
Wa bi ijaz faqad kana Amr bin Umayyah alyaqa an-nas bi hadhihi al-muhimmah allati nadaba ilaiha nafsahu. Yang mana dikata Amr bin Umayyah ini antara orang yang layak untuk melakukan tugasan ini. Laula aibun wahidun fihi wa anna ahla Makkah jami'an kanu ya'rifunahu. Yang mana seluruh penduduk Mekah, tuan-tuan sekalian, mengenali Amr bin Umayyah ini. Kenal sampai tahap apa, bukan sekadar sifat dia, bahkan suara dia. Suara dia pun kalau bercakap orang tahu ini mesti Amr bin Umayyah Ad-Damri. Suara pun kenal. Kan? Kita dengar suara kawan kita cak, ni suara dia ni, contohnya. Dengar di radio ke, dengar dalam YouTube ke, contohnya, kita boleh dengar ni Tok Guru sebagai contoh. Kan? Kita kenal suara Tok Guru sebagai contoh. Wa misyatihi aidan, dan jalan dia pun orang kenal juga. Bayangkan penduduk Mekah kenal cara jalan dia. Dia jalan gitu tu orang kenal, tuan-tuan sekalian. Ini hebat ni. Amadda Rasulullah sallallahu alaihi amran bi rajulin min ansar. Maka Nabi tugaskan kepada Amr ini dengan seorang lelaki daripada orang Ansar untuk pergi ke Mekah. Famadha huwa wa sahibuhu qasidaini ma'a kila syirki fi Makkah. Maka mereka menujulah ke kubu syirik di Mekah. Wa ja'ala yuwasilani as-sayra fil laili wa yakmunani fil nahar. Mereka berjalan pada waktu malam dan mereka bersembunyi pada waktu siang. Ini dia. Nak boleh sampai ni, bayangkanlah waktu malam jalan, waktu siang sembunyi. Bimbang apa? Bimbang mata-mata dapat tengok. Ini dia. Dan mereka sangat-sangat berharap wa kana yumanniyani nafsaihima. Mereka sangat-sangat berharap dapat jumpa dengan Abu Sufyan. Dan bawa balik ke Madinah. Sama ada Abu Sufyan ni mati ataupun menjadi tawanan. Ni Abu Sufyan ni yang mana bos orang Quraisy ketika itu. Falamma ghada qaribaini min Makkah, bila mana mereka sampai dekat-dekat dengan Mekah, irtabata jamalahuma fi syi'bin. Mereka pun ikat unta mereka. Syi'bin ni macam jalan ataupun lereng bukit tu. Syi'ab, dia jalan-jalan lereng bukit, ikat unta tadi. Wa dakhalaha mutafalli'aini bi ardiyatiz zalam. Mereka pun masuk dalam keadaan kegelapan malam. Gelap malam masuk. Nak pergi ke mana? Rumah Abu Sufyan bin Harbin. Masa ni Abu Sufyan belum masuk Islam lagi. Faqala Ansari li Amrin, maka kata kawan Ansar dia tadi, ya Aba Umayyah, bila kita masuk nanti ni, masuk nak pergi rumah Abu Sufyan ni, laitana natufu bil baiti, kita tawaf dulu. Kita tawaf dulu, wa nusalli rak'ataini, kita semayang 2 rakaat, summa namdi li sya'dina, kemudian kita pergi bunuh Abu Sufyan. Ni tuan-tuan sekalian. Dia kata apa? Takut-takut inilah kali terakhir mana kita sempat untuk tawaf di Baitullahil Haram. Allahu Akbar. Bayangkan para sahabat Nabi, tuan-tuan sekalian, mereka ni sangat rindu nak tawaf di Baitullahil Haram. Ini dia. Faqala lahu Amrun, inna min adati Quraisyin idza ta'ashaw ay yajlisu fi afniyati buyutihim wa aktsaruha mutillun 'ala al-Ka'bah. Kebanyakan orang Quraisy ini bila mereka dah makan malam, mereka akan duduk di rumah-rumah mereka, dan kebanyakannya juga mereka duduk di bawah Kaabah. Duduk lepak di dekat Kaabah, tuan-tuan sekalian. Jadi bimbanglah, takut-takut jumpa orang. Wal qaumu fi halati harbin, sedangkan pada tahun ni, tahun ke-5 Hijrah ni, mana tahun apa? Tahun nak berlakunya peperangan. Wahum mutayaqqizuna likulli tariq, mereka berjaga-jaga setiap jalan, mengawasi setiap jalan. Maka kata orang Ansar, azamtu alaika an tafal, aku berazam nak suruh membuat juga. Wala yusibana syarrun insya-Allah, kita tidak akan dikenakan benda jahat insya-Allah. Faqala lahu Amrun wa madaya ila al-baiti falana lahu Amrun, maka mereka pun pergi, tuan-tuan sekalian. Pergilah tawaf. Fatafa bihi sab'an, pusing 7 kali tawaf. Lepas habis tawaf, semayang 2 rakaat di Hijr Ismail. Kemudian mereka pun keluar, dah habis semayang mereka pun keluar pergi rumah Abu Sufyan. Qala Amrun,
Kata Amru, dia cerita, bila mana kami sempurnakan 2 rakaat ini, tiba-tiba ada seorang lelaki yang memandang kami dalam kegelapan malam. Ini dia. Ada orang pandang dia. Dia tengok, siapa dia semayang? Falamma arafani qala. Bila mana dia cam aku, dia kata, Amru bin Umayyah, muni Amru bin Umayyah ke? Wallahi ma qadima Makkah illa li syarrin. Demi Allah, dia tidak datang melainkan datang ke Mekah melainkan ada benda jahat. Dia pun menjerit, wa atlaqa sautahu yastasrikhun nas. Orang tadi pun menjerit, panggil orang. Fakultu li sahibi, aku kata pada kawan aku, an-naja. An-naja ni macam bahasa pertolongan. An-naja fa innal qauma qad nadhiru bina. Kaum Mekah ni, Quraisy ni telah tahu kedatangan kita. Wa innahum wallahi iyadhfaru bina. Demi Allah, jika mereka dapat tangkap kita ini, mereka akan jadikan kita macam apa? Macam Khubayb. Ingat tak peristiwa Khubayb? Sahabat Nabi yang disalib, diletak di tiang, di dahan apa, di tiang kayu. Kalau kena tangkap, kita duduk sebelah Khubayb lah, dia kata. Wa madaina mus'idaini fil jabal. Jadi mereka pun cepat-cepat panjat bukit. Fa idzal qaumu qad kharaju fi talabina muslimin. Kaum tadi duk cari mereka, cepat-cepat cari. Tapi Amru bin Umayyah ni, tuan-tuan sekalian, jalan bukit memang dia kenal. Dia pun masuk lorong ni, keluar lorong ni, masuk lorong ni, keluar lorong ni, sehingga orang kejar dia, tak jumpa dengan dia. Ni bukan senang ni. Memang orang mahir sungguh lah. Kalau kita sesak gitu. Tapi dia tahu jalan keluar mana. Maka mereka sampai ke puncak gunung, puncak bukit, dan masuk dalam satu gua. Jumpa gua, maka mereka tidur dalam gua itu. Dan bila mana mereka sampailah pada waktu pagi, ra'aina qariban minal kahfi rajulan yar'a hisanan lah. Kami tengok ada seorang lelaki ni sedang jaga kuda dia. Sedang jaga kuda. Falazimna makanana, maka kami pun duduk tempat kami. Bimbanglah ada orang dekat dengan gua ni. Kami duduk diam, tak bergerak, takut orang ni sedar kami. Akan tetapi dia kata, lelaki tadi makin lama, makin dekat nak masuk dalam gua. Fakultu fi nafsi, aku pun kata dalam diri aku, dia kata, in huwa ra'ana saha bi'a'la sautihi mu'zinan Quraisyan bimakanina. Kalau dia tengok kita ni, dia akan menjerit meminta pertolongan. Orang Quraisy tahu tempat kita. Dan bersama dengan aku ni ada khinjar. Khinjar ni apa? Pisau belati. Ni tuan-tuan sekalian. Kemudian bila mana kawan ni masuk dalam, dia pun peganglah, pegang kawan ni, dan sepatlah dia menjerit. Menjerit sungguh, menjerit panggil orang. Kemudian tak lama kemudian, mana tuan-tuan sekalian, dia sepat dah bunuh orang ni tadi, tapi dan kawan ni menjerit. Fama huwa illa qalil. Tak lama kemudian, ramailah orang nak mari. Duk cari suara pasal bukit ni, dia boleh dengar suara macam melantun kan? Suara-suara melantun. Dia cari suara kat mana mari. Ni dia. Sampailah tuan-tuan sekalian, mereka cari-cari jumpa orang ni hak mati ni. Falamma adraku sahibahum wajadu fi akhir ramaqin. Jumpa orang ni tadi, mereka tengok dia ni tinggal nafas yang terakhir. Faqalu lahu man darabaka. Dia tanya, siapa yang buat kamu macam ni? Faqala Amru bin Umayyah. Amru bin Umayyah yang buat. Faqalu aina huwa, mana dia? Fa'ajalahu al-mautu qabla an yadullahum alaina. Maka dia telah mati sebelum dia bagi tahu kat mana Amru bin Umayyah ad-Damri tadi. Yang mana tuan-tuan sekalian, nak bagi tahu dekatnya mereka tu, dia kata apa? Lebih kurang kunna qaba qausaini minhum aw aqal. 2 busur panah je. Dia dengan orang tadi tu, maknanya dalam gua. Kalau nampak gua tu habis lalu dah. Kena bunuh selalu dah tuan-tuan sekalian. Dan mereka dengar apa yang mereka bercakap. Tengok orang Quraisy mari, nasma'u ma yaqulun wa nubsiru ma yasna'un. Nampak belaka apa yang mereka buat. Bayangkan dekat sangat. Fa innahu lam yakhtur li ay minhum ay yalija alaina al-kahf. Tapi mereka semua maknanya tak ada seorang pun terfikir untuk masuk dalam gua. Duk carilah maknanya Amru bin Umayyah ini. Ni tuan-tuan sekalian.
Bila mana tak jumpa, mereka pun ingat, balik dah ke Mekah kot ni. Pergi ke Mekah dah ni. Labistu ana wa sahibi fil kahfi. Mereka pun duduk lagi dalam gua tadi. Sampailah siang. Falamma janna alaina lailu qultulah. Bila sampailah waktu malam. Dia bagi tahu pada kawan dia, an-naja. Macam kita panggil apa tadi? Kod rahsia. Minta tolong. Fa inna uyunal qaumi tanfudul arda nafdan bahthan anna. Mata-mata dok cari kita, serang kita ni. Falamma akhadna fi tariqil Madinah tadhakkartu Khubayban. Bila mana kami nak ambil jalan Madinah, nak balik jalan ke Madinah, dah misi tak dapat laksanakan, nak bunuh Abu Sufyan tadi, tak ada orang dok cari. Jadi bila nak balik ambil jalan Madinah, teringat kepada Khubayb. Teringat pada kawan dia Khubayb yang telah mati syahid dibunuh, tuan-tuan sekalian. Maka mereka pun rasa nak selamatkan. Wa kana al-musyrikuna qad dhafiru bihi. Orang musyrikin telah pukul Khubayb, bunuh Khubayb, salib Khubayb, letak salib di atas tiang, suruh orang Mekah tengok belaka. Dan orang ni penjaga ramah jaga Khubayb yang telah mati tadi. Ni dia. Biar orang boleh tengok siang malam, takut kepada siapa-siapa yang ikut agama Muhammad akan jadi macam ni. Ni dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kawan ni tak jadi balik. Mereka ni nak cuba lepaskan Khubayb, sembunyikan Khubayb. Faja'alna tariqana 'ala al-makan alladhi uqima fihi. Mereka pun pergilah ke arah tempat Khubayb. Sampailah dekat dengan penjaga, tuan-tuan sekalian. Lalu salah seorang daripada mereka mengatakan, yang menjaga itu, wallahi ma ra'aitu misyatan ashbaha بمشية عمرو بن أمية قبل هذه الليلة ولولا أنه أصبح في المدينة لقلت إنه هو. Demi Allah, aku tak pernah tengok gaya berjalan, jalan yang macam jalan Amr bin Umayyah sebelum pada malam ini. Dia tahu cara jalan, tuan-tuan sekalian. Kalaulah bukan kerana dia telah berada di Madinah ini, aku akan kata memang dia lah tu. Ni. Dia ingat duduk Madinah, padahal kawan dia ada sini lagi. Memang betul lah, kawan dia ada sini lagi. Fatasamamtu. Amr bin Umayyah, dia dengar kawan ni dok cakap pasal dia. Tapi dia buat biasa, dia buat tak dengar. Kemudian tuan-tuan sekalian, dia pun cepat-cepat pergi ke tiang kayu tadi tu. Falamma hadzaituha wa sabtu 'alaiha waqtalaqtuha min makanha. Dia pun cabut cepat-cepat. Khubayb tadi cabut ikatan dia. Wa hamaltuha 'ala 'atiqi, letak di atas leher dia. Pergilah. Pergi tuan-tuan sekalian, nak lari daripada situ. Tengok mari penjaga tadi dok asok-asok, dok belawang. Lah orang jaga situ. Dicuba nak ambil jenazah Khubayb tadi, menyebabkan penjaga yang ada sekeliling itu perasan dan dia diasok. Belawanglah. Belawang tuan-tuan sekalian, sampailah mereka Amru tadi sampailah di tebing, hatta balagtu jurfan. Di tebing yang mana bawah tu ada air yang sangat deras. Ni dia. Dia bukit dah ni kan. Sampai di ujung, kemudian bawah tu ada air yang sangat kuat. Maka dia pun, tuan-tuan sekalian, dia pun leparlah baling Khubayb dalam air tadi. Masuk ke lepar Khubayb dalam air tadi. Fakaffal harsu anni. Maka penjaga tadi, pengawal-pengawal tadi pun, mereka pun cuba cari. Dia tinggalkan Amr bin Umayyah, dia pergi cari nak keluarkan Khubayb. Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, faghayabahu Allahu anhum. Allah Ta'ala telah menghilangkan jenazah dia. Mereka tak jumpa dah mana. Ini dia. Allah Ta'ala selamatkan jenazah Khubayb. Yang mana mereka cari-cari tak jumpa. Hilang, tak tahu ke mana dah. Ini dia. Yang mana Khubayb ni seorang wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat Nabi. Summa madaitu ana wa sahibi hatta awayna ila ghari fi jabali Sihnan. Jadi kawan ni, tuan-tuan sekalian, Amr bin Umayyah ni dan kawan ni tadi terus pergi ke gua. Iaitulah di Jabal Sihnan. Fa bainama nahnu fihi idh dakhala alaina kahlun a'war. Bila mana kami telah masuk dalam dalam bukit tadi, tiba-tiba ada seorang kahlun a'war. Seorang lelaki yang dewasa yang buta mata sebelah. Summa latafata ilayya wa qala.
Kemudian dia berpaling pada aku sebab A'war ni dia bukan tak nampak, dia bukan tak nampak dua belah, dia nampak sebelah mata je. Maka dia tanya, mimmanir rajul? Siapakah lelaki ni? Siapa dia mu ni? Fakultu min Bani Bakar. Aku daripada Bani Bakar. Famimman anta? Mu ni siapa? Qala min Bani Bakar aidan. Kami daripada Bani Bakar juga. Ni dia tuan-tuan sekalian. Fakultu marhaban. Aku pun kata marhaban, selamat datang pada hadiah ni. Orang mana yang wanted orang dok cari tuan-tuan sekalian. Dia kata selamat datang, marhaban. Summa innahu ma labisa an ittaja'a wa rafa'a sautahu bil ghina. Tiba-tiba lelaki yang A'war, yang buta mata sebelah tadi tu baring. Dia berbaring dan dia meninggikan suara dia menyanyi. Yang mana dia kata walastu bi muslimin ma dumtu hayyan wala danin li dinil muslimina. Walastu bi muslimin, aku bukan selagi mana aku hidup aku takkan jadi orang Islam, dia kata. Selagi mana dia hidup aku takkan jadi orang Islam. Wala danin li dinil muslimina, dan aku takkan dekat dengan agama orang Islam. Jadi bila mana Amru dengar tuan-tuan sekalian, menyerap darah dia. Berani dia kata begitu. Dia biarkan sekejap tuan-tuan sekalian sampailah kawan ni tidur. Bila tidur dia pun ambil anak panah dan diletakkan hujung anak panah tu fi ainihi sahihah. Letak pada mata yang molek. Mata dia ada sebelah hak molek, sebelah tak molek. Dia pun kepah tuan-tuan sekalian. Tekan sungguh-sungguh. Apa tadi? Busur panah tadi tu. Busur panah, bukan anak panah. Busur panah menyebabkan sampai ke tulang. Ni dia. Amru bin Umayyah ad-Damri. Mati kawan ni. Summa aiqaztu sahibi wa qultu an-naja. Dia pun bagi tahu kawan dia. An-naja telah berlaku satu perkara. Jadi orang main kejar dia pula tu. Musyrikin main kejar pula tuan-tuan sekalian. Wa madaina muntaliqina nahwal Madinah. Maka mereka pun cepat-cepatlah tuan-tuan sekalian balik ke Madinah. Cepat-cepat balik ke Madinah. Falamma habatna an-Naqi', bila mana mereka sampai di Naqi'. Naqi' ni tempat yang mana lebih kurang 2 malam. 2 malam dengan Madinah. Sampai di Naqi'. Ala bu'di lailataini min Yathrib. Iza nahnu birajulaini minal musyrikina ba'athathuma Quraisyun. Ada jumpa pula 2 orang lelaki musyrikin yang dihantar oleh orang Quraisy. Dia tahassasa akhbaral muslimin, untuk mengintip berita orang Islam. Ni dia. Jadi puak atau pengintip Nabi SAW pun hantar juga tuan-tuan sekalian. Ni dia. Jadi 2 orang je lah. Jadi bila mana bertemu dengan 2 orang pengintip tadi, fawatartu qausi, dia pun cepat-cepat ambil busur panah dia. Wa qultu istaksira, serah diri kamu. Serah diri kamu. Fa abaya, maka mereka enggan serah diri. Serah diri cepat, tak nak serah diri. Kemudian tuan-tuan sekalian, faramaitu ahaduhuma bisahmin, aku pun panah seorang. Panah seorang, fa kharra sari'an, mati. Mati tu kawan. Kena panah sekali je, mati lalu. Wastaksara sani, yang kedua boleh buat apa dah, jadi tawanan. Fa'awsaqtuhu ribatan, dan kemudian mereka ikat tuan-tuan sekalian dan mereka bawa jumpa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bawa jumpa Nabi, maka dia dapatlah cerita-cerita ataupun berita-berita, rahsia-rahsia daripada orang musyrikin Mekah. Falamma ra'ana Rasul alaihi salatu wassalam, maka bila mana Nabi tengok kepada Amru bin Umayyah ad-Damri dan sahabat dia tadi, asfara wajhuhu, bercahaya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gembira Nabi. Waftarra sagruhu, Nabi senyum. Wa qala aflahatil wujuh, Nabi kata aflahatil wujuh, telah berjaya wajah ini. Bukan senang tuan-tuan sekalian, 2 orang saja Nabi hantar. Misi dia untuk pergi ke Mekah, cari berita daripada musyrikin Mekah. Kemudian mereka berdua ni, setiap jalan tu ada penjaga, ada pengawal, yang mana masing-masing maknanya nak bunuh. Bila tahu Amru bin Umayyah ada di Mekah, semua nak cari dia, nak bunuh dia dan sahabat dia tadi, tapi mereka berjaya lepaskan diri. Bahkan mereka dapat selamatkan Khubayb tadi, yang mana telah disalib, telah mati.
Dan akhirnya kemudian dia balik ke Madinah. Bila balik ke Madinah, jumpa pula dengan dua orang pengintip, dan mereka dapat bunuh seorang dan tangkap seorang, bawa balik berita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, aflahatil wujuh, telah berjaya wajah ini. Summa ja'ala yas'aluni an khabarina. Kemudian Nabi tanyalah khabar kami, wa tafiqtu aqussu alaihi, dan mereka pun ceritalah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yadhaku, dan mereka ketawa. Inilah tuan-tuan sekalian kisah Amr bin Umayyah Ad-Damri, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana tuan-tuan sekalian menjadi tanggungjawab ataupun menjadi amalan para sahabat-sahabat Nabi, yang mana mereka ni melaksanakan tugas dan misi yang telah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka berhadapan dengan kematian, mereka sanggup mengorbankan nyawa mereka demi untuk menyelamatkan Islam, demi untuk menyebarkan Islam, dan demi untuk mempertahankan Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sekalian, Nabi tulis surat hantar kepada Najasyi, hantar kepada raja, bukan Najasyi seorang, hantar kepada Maqawqis, hantar kepada Kisra di Parsi, hantar kepada Herakl di Rom. Nabi tulis surat, hantar banyak utusan-utusan surat-surat ni yang melalui sahabat Nabi untuk mengajak mereka ni memeluk Islam, ajak mereka ni masuk ke dalam agama Islam. Ini dia, yang mana nak suruh Islam ni tersebar di seluruh dunia. Dan mereka ini yang mana bila mana mereka masuk Islam, yang mana mereka ni akan selamat bila mana berada dalam agama Islam, agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kitalah sebagai ejen, ataupun sebagai duta juga macam sahabat-sahabat Nabi tadi yang menyampaikan Islam, menyebarkan Islam. Jadi kita juga sebagai duta untuk menyebarkan Islam di tempat kita. Kita belajar mari sini di Wisla, kita belajar di tempat-tempat lain, dan kita balik tugas kita untuk apa? Menyebarkan Islam. Dan pada hari ini kita memang kita tengok bagaimana Islam ini makin lama makin kuat ujiannya, ditindah tuan-tuan sekalian. Jadi mestilah setiap daripada kita ni menjadi orang-orang yang mempertahankan Islam, menyebarkan Islam di seluruh tempat kita, insya-Allah. Jadi sekadar itulah pada malam ini, insya-Allah kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah datang daripada yang bersendiri. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Walhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni kita ada tabung untuk sumbangan pembangunan kurki, dan insyaAllah pada malam ni juga ada jualan kurma, membeli sambil menderma untuk pembangunan kurki, insyaAllah. Wallahu ta'ala.